the time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time Sorry, of our background pula tak tukar. Beauty is vain, charm is deceitful, strength is a friend, 'cause luck is unfaithful. Grace is my makeup, gold what I'm made of. I'm reaching for the stars so you know where to find me. Hey, Assalamualaikum. Salam. Sekejap background pula tak tukar. Alright. Puan Jannah, mana Puan Jannah? Jom kita switch on your video. my soul, they won't, they don't, and I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our lives. Oh, let me see. Rename kejap. Okay, alright, bagus. Kejap saya. Kejap je. Saya tengah bagi Alright. video. Let this be Okay. the time of our lives. She knows when she wake up, she don't even need no single makeup. That's my woman, she all caked up, ready for the world, she always face up. You can dim the light to shine from within. She on fire, alive and kicking, speaking from the row where she sits in. When she speaks, his story begins. She's a homemaker, record breaker, what don't break her, they just make her. Watch out player, say your prayer, she know better, one for never. She dance like no one else business. She dance on every man's wish list. She the illest, most def the realest. Okay, so just for your information, I suka sangat lagu ni sebab dia menaikkan spirit. Okay, so kepada yang menonton di YouTube channel, Assalamualaikum. Kepada yang hadir, Puan Jannah dan juga Dr. Mazida. Alright, so thank you for coming. Alright, my name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Tiba dia start pula lagu ni. Anyway, okay. Hopefully you guys dah sarapan semua. Ya. Okay. Dah. So you guys dah bersarapan, you guys dah ready untuk sesi CEO coaching pada hari ini. You guys okay semua? Okay, Alhamdulillah. Awesome. Sementara kita tunggu Puan Julaiza untuk join. Okay, kita dah tepat pukul 9.37 minit pagi. Alright, so kita akan mulakan sesi CEO coaching kita sehingga jam 11 pagi. Hari ini sangat-sangat penting untuk you hasilkan sales yang banyak. Alright, boleh kita fokus? Boleh? Sebelum kita nak fokus, saya perlukan video anda. Okay. Sekejap Boleh Puan Jannah? Saya tengah background saya ni tak mana pergi pula. Okay, tak apa. Nanti you come back balik semula ya. Okay. So, program hari ni, ini penting sangat sebab saya ada buat beberapa postmortem terhadap program yang Puan Jannah kita buat secara fizikal, iaitu buat booth di Setia City Mall. Okay, so kita nak postmortem sedikit dan saya nak tambah baik supaya akan datang bila you ada physical event, you dapat monetize your energy, your time and your surrounding very well. Right, ni benda ni kita nak bincangkan pada hari ini. Okay, so hopefully you guys ready. Okay, kalau dah ready boleh rename semua dah rename, bagus. Boleh switch on video. Okay, silakan. Alright, so sementara kita tunggu Puan Jannah dan juga Dr. Mazida switch on, saya betulkan sedikit beberapa perkara. Okay, alright, okay, lapis royal, bagus Puan Jannah. So boleh semua? Saya tak nak bercakap seseorang. Saya nak, okay, bagus Dr. Mazida. Thank you. Puan Jannah, jom. Alright. So first of all, okay. So, Dr. Mazida, this is super important kepada you. Puan Jannah kejap lagi. Puan Jannah dah lalui, tetapi saya nak Dr. Mazida nampak apa benefits untuk you sebagai services. Okay, Puan Jannah produk, you service, I pun service dan I juga ada produk. So now macam mana nak monetize audience melalui physical event? Dia ada banyak cara, tetapi I nak guys faham bila go into physical event,
you punya target adalah bisnes yang besar atau huge sales. Alright, kena aim for that. I nak recap balik, ada 3 jenis pelanggan. Pertama adalah B2C, business to consumer. Kedua adalah B2B, business to business. Dan ketiga adalah business to marketing. Alright, so 3 kelompok pelanggan ini. Okay, dan I nak you guys faham B2C dan B2B ada lagi pecahan dia. Alright, B2C ada kelompok yang kategori I lupa lah Allah, saya lupa je kategori dia. M40 I lupa, yang gaji bawah 2,000 lebih. Alright, kelompok kedua B40. Yang kedua adalah M40, gaji bawah 5,000. Alright, dan ketiga adalah kelompok premium. Alright, gaji belas ribu, 20,000. Alright, ini 3 kelompok ni, kita nak recap semula. Itu adalah untuk B2C, business to consumer atau business to clients. Kepada yang menonton di YouTube channel, please take note as well. Alright, this is super important untuk you faham setiap kali you nak menjual atau you berjumpa dengan pelanggan. Kategori kedua adalah B2B. B2B adalah business to business. Business to business ni ada 2 kelompok. Satu adalah entity dan satu adalah organization. Alright, satu adalah company, satu lagi adalah NGO. Okay, so dua ni adalah 2 kelompok berbeza. Sebab kenapa berbeza adalah pada target mereka. Target business adalah mengumpul duit, menghasilkan duit. Right? Target NGO adalah menghabiskan duit. Itu adalah 2 benda yang berbeza. Okay, so dua-dua ni juga boleh diguna pakai untuk pelanggan you. Alright, dan B2G, business to government. Okay, saya memang tak bercerita tentang business to government. Kalau you nak main B2G, just complete up your profile, dapatkan banyak sijil, dapatkan banyak brand yang bagus, dan juga boleh bid tender. Tiada masalah, insya-Allah menang dengan rezeki Allah, dengan ketentuan Allah. Alright, anyway, sebelum saya teruskan lebih panjang, salam nisfu Syakban kepada Puan Jannah dan juga Dr. Mazidah dan kepada yang menonton di YouTube channel Kimi Abdullah. Alright. So, panjang doa semalam Dr. Mazidah. Alright. So, saya tengok dalam Facebook ni viral lah. Dia macam okay, minta doa panjang and so on. This is my point of view tentang doa, tentang permintaan. Okay, saya rasa nak berkongsi sebab saya rasa mungkin membantu Puan Jannah juga Dr. Mazidah dan juga yang menonton di YouTube channel. Ini bukanlah saya punya tips, saya dengar juga daripada ustaz-ustaz, daripada orang-orang alim, daripada ulama, daripada tok guru, dan saya hanya kongsikan semula. Kenapa kebanyakan doa kita tak dimakbulkan, lambat dimakbulkan atau tak dimakbulkan seperti yang kita harapkan? Alright, adalah salah satunya sebab kita terlupa nak minta maaf dahulu. Alright, konsep dia macam inilah. You nak contohlah kalau you guys ada parents, you nak parents you orang kaya. Okay, sekejap saya lupa. Okay, Puan Julaiza masuk. Okay, you nak harta parents you sebab you tahu mungkin membantu bisnes you, mungkin membantu masa depan you, dan parents you pun memang akan bagi. Alright, cumanya welcome Puan Julaiza. Okay, selamat datang ke CEO Coaching. Okay, morning Puan Julaiza, kalau dapat please rename yourself and tukar background so that kita boleh standardize. Sambil-sambil kita share introduction dahulu tentang nisfu Syakban. Nisfu Syakban, okay betul. Saya confused pula, nisfu ke nisfu? Nisfu Syakban. Nisfu, okay. Kenapa orang cakap berdoa? Yes, antara malam yang mustajab untuk berdoa. Tetapi kenapa doa kita tak dimakbulkan, lambat dimakbulkan atau dimakbulkan tetapi tidak seperti yang kita harapkan adalah kita terlupa untuk memohon maaf. Alright? Dia sama juga konsep dia macam you nak harta parents you atau harta suami you atau pasangan you. Memang mereka akan bagi. Tetapi, I don't know, mungkin lambat, mungkin tak seperti yang you expect. Sebab kenapa? You tak build relationship dahulu. That's the concept. Alright? Kalau you ada relationship betul dengan Allah, you akan dapat macam mana yang you nak lah. You ada relationship dengan pasangan, you akan dapat seperti mana yang you harapkan. You ada relationship dengan agent you, you akan dapat seperti mana yang you letak pada vision, letak pada mission. Alright? Cerita dia relationship atau bonding. Kita kena minta maaf dulu dengan Allah, barulah Allah bagi. Sebab kenapa? Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Sama juga dengan tim. Tak ada kita nak minta maaf dengan tim, but the concept is kita build relationship dengan tim kita. Dapat?
Dapat. Okay, fantastic. So when we talk about building relationship, yes, for sure, they must have to have boundaries. Must have to have barriers. Dia tidak boleh tak apalah, datanglah rumah I, ambilkan the dokumen dalam master bedroom I. Nah, dia kena ada boundaries. Your limit adalah living room saja, living area saja. Right, tak boleh sampai masuk master bedroom, tak boleh masuk kitchen and so on. Semua tu ada pantang larang dia, betul? Sama jugalah dengan relationship. Dapat? Dapat. Ya, dapat. Okay, fantastic. Puan Jannah, Puan Jannah, jom. Okay. So, kelas kita wajib untuk fokus. You guys ada buku nota? Ya. Puan Ju nak ke mana, Puan Ju? I juga hari ni ada appointment dengan Bank Islam untuk sign check untuk KRT. Okay. Alright. Boleh. So hopefully you guys boleh fokus sebab this is super important. Tajuk hari ni adalah macam mana you nak produce sales yang besar melalui physical event. Alright. Puan Jannah, kalau dapat Puan Jannah kembali dengan kita sebab kita nak buat postmortem tentang Puan Jannah. This is super important for you. Okay. Alright. Mana Puan Jannah? Video. Jom. Alright. Yes. Puan Jannah. Baru nampak. Okay. So Puan Jannah, this is something yang kita nak sama-sama belajar. Puan Jannah, agak-agak you rasa apa kelebihan you buat physical event, buat open booth dengan Kerajaan Perak dekat City Mall? Jom share. What is the benefits of the program? You rasa? Benefit dia, sorry kejap nak masuk office dia buka lampu. Benefit dia sebab saya jenis suka offline selling, direct selling lah maksudnya. Faham. So, Alright. itulah bila itu sebab saya turun sendiri Padang, saya boleh dengan staff. Tapi sebab saya memang suka kalau lebih-lebih tempat baru, saya memang suka explore dulu. Saya yang nak tahu dulu, macam saya nak faham dulu macam mana situasi kat situ. Fantastic. So selain benda tu, apa lagi yang you rasa the benefits bagusnya program ni untuk business you? Selama 2 hari dekat sana, 3 hari? Kita lebih tahu macam feedback, Bagus. kita tahu apa orang nak. Lepas tu macam daripada 3 hari tu pun macam-macam strategi kita buat untuk macam nak, sebab situ kan golongan T20 yang middle kan. T40. M40 yang apa tu T20. So macam diorang tak macam kita duduk dekat tempat B40. B40 dia susah membeli, tapi tak adalah susah membeli macam mana. Dia B40 ni kalau ada benda free, dia cepat je. Nak cuba. Tapi bila diorang cuba, diorang terus makan, terus beli semua kan. Macam dekat City Mall ni, saya perhati diorang ni macam golongan yang sederhana, dan nak cuba pun diorang, walaupun benda tu free kan, kita ada tester, dia macam okay tak apa, diorang tak nak. Macam susah lah kita nak ni kan. Saya sampai tak ada option, dia buka mula-mula saya kata bang, akak boleh cuba, tapi diorang macam tak nak kan. Last kali saya geram, saya ambil, you tak ada option, you nak, you tak nak, you ambil juga. Yes, that is great. Okay, lain? Dia kata nak, akak cuba ni kan, abang cuba ni, ada orang macam nak tak nak dah ambil juga. Tapi adalah daripada situ tu 2-3 orang patah balik kan, beli. Sebab geram, sebab kita tahu kelebihan produk kita. Sebab once orang dah rasa, memang orang akan beli. Cuma nak bagi dia orang rasa tu yang susahnya, nak bagi dia orang ni rasa. Yes. Okay, so you dapat kelebihan dia? Nampak you learn something? Alright. So, do you mind to share again berapa banyak sales yang you buat selama di City Mall? So far dalam 2,000 lebih lah. Sebab itu pun memang tu stok yang ada. Alright. So, your sales, sekejap saya cuba jot down. Your sales adalah 2,000 berapa in exact? 2,004 macam tu. 2,400. Berapa kotak yang you bawa, Puan? Berapa kotak semua? Berapa kotak? Tak ingat lah sebab ada dah record. Tapi macam Agak-agak?
Satu kotak tu berapa ringgit? Sekejap 2000 Ha. baik. Dia 65 satu kotak. okey 65 kotak. Okey, satu harga dia RM35 kan? 35, 100. Okey, per box, lepas tu combo 100. Saya kurang sikit sebab saya ada brownies tu yang saya buat lelong tu. Itu sale termasuk brownies. Brownies tu ada dalam 30 pack. Tapi semua habis. So kat situ saya RM10 satu pun dapat 300 lah kat situ. Okey. Puan Jana datang kereta sendiri ke naik bas dengan Kerajaan Perak? Sendiri. Sendiri. Naik kereta apa Puan? Sorry for asking. Toyota Sienta. Sienta. Dia MPV. MPV. Okey. Tapi Okay, minyak nanti kita- jimat. Sienta, how to spell SE? SEINTA. Okey. Jap. Saya tengok dulu macam mana Toyota Sienta ni. Alright. Saya kereta tahu tapi tak pernah tahu nama brand. Kereta tu memang rare. Okey, alright. Okey, mungkin yang lain pun nak tahu juga Toyota Sienta ni macam mana. Alright. This is super important. Ini Kejap. Dia Okey. mini Alphard. Macam ni kan? Okey, ni. Alright. So, nak tanya, 65 kotak dengan 30 brownies ni penuh ke kereta, Puan Jana? Tak pun. Tak pun. Lagi penuh you punya luggage lah. Okey, alright. Sebab ladies kan, dia nak pergi mana-mana 3 hari tu 3 luggage. Tak ada. Bukan semua orang macam tu. Okay, anyway, jom kita brainstorm. Boleh? boleh? Okay. So now, I nak you guys faham kat sini macam mana you nak buat, you kena ada target apa yang you nak buat. And for sure, bila you go for physical event, target you lagilah kena crystal clear. Alright? In terms of what? In terms of numbers, to be specific. Alright? Jom kita breakdown apakah nombor yang you perlu consider. Okay, first thing first. Bila you pergi ke sesuatu event, yang you kena consider first kali adalah what is the outcome. Alright, tolong tulis dalam buku nota you. Bila you nak go for one event atau you nak go for one sales idea, one project lah, kita panggil project lah. Satu project ni you kena tahu apa outcome dia. Outcome dia, I nak jual kek lapis. Kita ambil contoh Puan Jana lah, I nak jual kek lapis. Okay, kek lapis ni you nak jual berapa banyak? Alright, berapa sales you dapat? Kita letaklah outcome dia senang macam ni lah. I nak berapa puluh ribu dalam outcome. Outcome ni kalau nak lebih jelas adalah RM lah. RM berapa yang you nak. Contohlah, bila you tahu outcome dia tiba-tiba lah, you just saja petik-petik, I rasa kalau I nak pergi physical event dekat City Mall, I nak buat 30,000 lah. Tapi you tak tahu 30,000 ni praktikal atau tidak. Alright, baik Puan Julaiza, masuk bank dulu. So kalau dapat Puan Julaiza pakai earphone, sambil-sambil tu boleh dengar, this is super important for you. Alright. So outcome dia contohlah kita letak kat sini 30,000, 30K. So event bermula pukul berapa Puan Jana? Pukul 10. 10 pagi hari Jumaat. Okay, so you ada basically 3 hari. Alright. 30,000 bahagi 3 hari, you punya target satu hari adalah 10K. Betul? Alright. So 10K, 10 pagi sampai 10 malam kan event? Alright, 10K you cuba bagi dengan 12 jam. Berapa? Cuba kirakan untuk saya, someone. 833. 8,333. 833. Oh, 833. Tepat. Point 33. Okey. 850 lah kita ambil, boleh? Alright. So you tahu 850. Cuba tengok Puan Jana, satu kotak 850 bahagi harga satu kotak kek lapis berapa? Kita fokus pada kek lapis saja. Bagi 35, 23 box, 24 box lah. Okey, bagi 35 sama dengan 24 box. Alright.
Alright, sebelum tu saya lupa nak beritahu. Bila you tahu, you kena buat sales dekat City Timur 850, kat sini barulah you pilih produk apa yang you nak bawa. Produk apa nak jual dapatkan sales satu hari 850? 850 kalau produk brownies ni senang sangat nak jual. Oh kalau produk yang ni, contoh saya bawa aiskrim, leceh pula nak jual. Kalau saya bawa ni, okeylah kek lapis lah kot, yang more or less practical. So baru you pilih kek lapis, dapatkan harga kek lapis 850 bahagi dengan RM35. So you nampak satu hari dalam masa 12 jam you kena jual 24 kotak. Saya nak tanya Puan Jannah, 24 kotak 12 jam susah ke? 1 jam kan? Ha. 833 tu 1 jam. Sorry, 1 jam. Allah Akbar. Ni 1 jam, 850 per jam. Okey. So, 1 jam kena jual 24 kotak. Susah tak? Banyak nak klik ni. 1 jam 24 kotak agak susah tak? Saya pernah jual 1 jam 6 kotak. 6 kotak lah. Tapi satu hari 30 kotak saya pernah jual kalau dekat event. Okey. Kat sini yang I nak you nampak, that is the data, the history. Alright? So bila you tahu 24 kotak yang you nak kena jual dalam masa 1 jam, macam susah sebab rekod I dulu 1 jam 6 kotak. Kat sinilah yang you masukkan strategi. Saya recap strategi ni adalah perkara yang boleh memudahkan, melajukan, menguntungkan, mengurangkan risiko and so whatever terhadap idea you. That is strategi. So kat sini baru you figure out strategi apa yang you nak buat. I rasa kalau letak combo 3 kotak satu harga boleh kot. Okey, jom kita kira 24 bahagi 3. So kena jual, translate into 8 combo. 8 combo je kena jual. So 8 combo, kita ambil 8 orang yang beli. Agak-agak 1 jam nak dapat 8 orang, susah tak? Tak susah kalau ada strategi. Sebenarnya kalau you nampak kat sini 8 combo dalam masa 1 jam. Okey, sebenarnya tak susah pun. Sebab kenapa? 1 orang 1 combo. So 1 jam, contohlah ambil 8 combo bahagi dengan 60 minit. 1 combo you jual dalam masa 13 minit, 14 minit lah. 14 minit satu orang you nak approach. Bagi I lama sangat. 14 minit you nak approach, terangkan and so on. So kat sinilah masukkan strategi kedua. Macam mana I nak make sure 14 minit satu orang nak approach ni, I boleh tak sampai 14 minit. Kita buat tester supaya dia boleh memudahkan proses untuk dia accept produk kita. Kita bagi bonus kalau dia beli 2 combo, dia dapat 1 percuma coklat tu. Jadi tak apalah, kita boleh bagi percuma kalau dia beli 2 combo. Yang boleh memudahkan orang untuk you jimatkan masa you. Nampak tak strategi dia? Sebab you crystal clear dengan apa yang you nak kena kejar. Nampak Puan Jannah, Dr. Mazidah, Puan Ju? Alright. So kat sini masukkan strategi. Strategi bukan kat awal-awal. Strategi ni macam mana bila you dah nampak in specific numbers yang you nak kena achieve dan baru masukkan strategi. Alright. So kat sini bila I tahu 8 combo, kita ambil lah 8 orang kita nak jual. 8 orang nak keluarkan RM100. Nak target pada siapa Kita target pada kelompok. I dah terangkan tadi kelompok B2C. Ada B40, M40, T20. B40 2.5K, M40 5K, T20 10K ke atas. Orang siapa yang senang nak keluarkan RM100 tiba-tiba? Persoalan dia. Alright. Bila I kaji dekat City Timur ni macam ramai orang have. Alright, okey lah. Kita target M40, gaji 5K. So bila you tahu, you nak pilih that category people. Alright, you nak pilih kelompok M40. M40 kan betul Dr. Mazidah, M40 ke B40 yang 5K? M40. M40. Alright.
M40, yes, M40. Okey, M40 yang kategori 5K. Bila you tahu orang yang gaji 5K ni agak-agak dia pakai ke slipper jamban? Mestilah tak, at least dia pakai slipper have. Dia pakai kasut pun kasut-kasut mahal. Alright, handbag dia Gucci. Okey, tudung dia tudung itik, tudung angsa. Alright, pakai dark, pakai Lofar. Alright, so you dah tahu siapa yang you nak approach. Bukannya sebarangan. Orang yang lalu nak try, orang lain nak try. Itu boleh, tetapi kita namakan dia sebagai klien dari syurga. Faham tak? Klien dari syurga ni tiba-tiba datang, nampak dia nak try, dia terus beli. Itu klien dari syurga. Klien yang you tak target. Tapi klien yang you aim adalah daripada jauh dah nampak, oh dia ni pakai heels ni, nampak heels dia mahal. Tengok handphone dia ni iPhone 80. Alright, padahal kita baru iPhone berapa, iPhone tak tahulah. iPhone 20. Lepas tu tengok tudung dia tudung angsa. Alright, terus kejar orang dia pada jauh. Dan ikut je dia, bahasa kasar dia ikut buntut dia. Alright, sampailah dia beli. Follow dia sampai beli. Nah, puan, you kena rasa ni. Okay, rugi tak rasa kalau you beli 2 combo, kita bagi percuma brownies limited edition, ada 30 je. Orang macam ni dia melihat value. Tolong tengok dalam buku nota you guys. Orang-orang macam ni melihat value. Dia nak tengok berapa diskaun you boleh bagi. Kalau I beli banyak, apa lagi I boleh dapat. Ini behavior mereka. Sebab kenapa you boleh offer macam tu? Sebab you tahu basically mereka ni macam mana cara mereka berfikir, cara mereka buat decision. Right? B40, mereka tak tengok value sangat. Mereka nak tengok mana yang percuma. Right? Kalau I beli ni, apa lagi percuma boleh dapat? Contohlah macam beli kereta. I nak beli kereta, tapi dapat tak free payung, dapat tak free face mask, dapat tak free minyak full tank, dapat tak free tinted. Tak, dia tengok free. Dia tak tengok harga berapa, dia tak tengok value tu berapa. Dia tengok yang free je. Okay, so we have to understand the market. Okay, so kat sini Dr. Mazira clear? Yeah. Alright, fantastic. Now, setakat ni Dr. Mazira nampak daripada first yang you nak buat idea sampai you narrow down dan masukkan strategi. Nampak. Alright, so kat sini bila you tahu, ini nak sambunglah Puan Jannah, hopefully Puan Jannah boleh tengok balik dekat YouTube. Bila tahu Puan Jannah kena bawa sebenarnya berapa okey, sekejap, 24 kotak 30, okey, sekejap kita kira berapa kotak dia kena bawa sebenarnya. 30 bahagi dengan 35. Puan Jannah kena bawa sebenarnya 857 kotak. Okey, so kat sini Puan Jannah bawa sebelum ni 65 kotak. Alright, Puan Jannah, welcome back. Alright, bila kita tengok nak dapat sales RM30,000, Puan Jannah wajib bawa 857 kotak. Kita ambil 858 kotak. 858 kotak yang you kena bawa pada event tersebut untuk hasilkan 30,000 sales dalam tempoh 3 hari, iaitu you buat combo semuanya. Alright, you punya strategi adalah pakai combo, you punya strategi target kepada M40, you punya strategi adalah buatkan mereka membeli 2 combo. That is the strategy. Okay, what is the pitch untuk mereka beli 2 combo? Pitch ni apa ayat closing yang you nak buat supaya dia beli 2 combo, iaitu 6 kotak. Kat sinilah baru nak menyatakan 14 minit ni praktikal ke tak praktikal. Okay, so what kind of propaganda yang you nak pakai? Kat sini lebih jelas. Okay, saya jot down dulu. 850 kotak, perlukan M40 punya klien. Alright, perlukan combo punya strategi, combo yang terbaik 14 minit maksimum. Okey, lepas tu what is the pitch? Okey, pitch dia apa? Supaya dia beli 2 combo. Mereka ni mampu, gaji RM5,000, mestilah boleh beli 2 combo, 6 kotak terus. RM200 ni cak ayam, tiba-tiba boleh keluar. In fact, kalau RM100 hilang dari poket, diorang pun tak perasan. Ni behavior mereka basically.
So bila you tahu macam tu, macam mana nak membuatkan mereka boleh keluarkan RM200 atau bahasa lain dia, macam mana nak buat tiba-tiba RM200 tu hilang daripada poket dia ke poket saya. Okay. Strategi adalah propaganda. Propaganda apa yang you nak pakai? Puan, ni hari Jumaat. Okay, Puan, you know what? Bagus kalau Puan dapat sedekahkan kat jiran-jiran. Kek lapis ni semua orang nak. You dah rasa tekstur ni. Super. You punya jiran mesti suka kalau you sedekahkan. Dia propaganda hari Jumaat adalah sedekah. Macam mana dengan hari Sabtu? Alright, hari Sabtu, Puan, you, I don't know, maybe ujung minggu ni you ada buat makan-makan kat rumah atau next week you ada buat makan-makan. Why not? 6 kotak ni you buat sebagai pencuci mulut untuk tetamu you nanti. Oh Allah, tak terfikir pula. Atau, Puan, ada bisnes ke Puan? Ada. Puan, why not you bagi kek lapis ni dekat klien you sebagai tanda terima kasih. That is the propaganda. That is the pitch sales. Barulah, Allah, betul juga tu. Okey, macam ni, berapa kotak you ada? Jiran I nak bagi 12 orang. Okey, 12 orang ambil inilah 12 kotak, kita bagi discount sikit dan kita bagi brownies ni 3 untuk you. Kan tak? Baru dah dia beli banyak. Dapat? Propaganda apa yang you nak pakai? Alright. Strategi keempat adalah propaganda. Propaganda yang terbaik adalah propaganda yang ikut kepada musim. Hari itu hari Jumaat, musim sedekah. Hari ini musim kenduri sebagai gift. I don't know. Kalau dia sebagai business owner, apa propaganda? Dia ikut pada spesifik individu tersebut. Atau secara general, you tengoklah mana yang bersesuaian. Okay, anyway. Puan Jannah dah nampak dia punya idea, dia punya execution. Ini yang kita namakan blueprint. Bahasa lain dia adalah pelan tindakan. How you want to execute your thoughts, your idea, your dreams. Alright, ini adalah macam mana you nak execute. Dan kenapa saya tanya tentang kereta? Puan Jannah, bila you nak bawa 858 kotak dari Ipoh ke Setia Alam, you rasa kereta tu boleh masuk ke 858 kotak? Tak boleh. See? Bila you tahu tak boleh, you kena find out kereta apa yang lagi besar. Kereta apa yang lagi besar? Kena bawa lori kot. Tak adalah lori, okay? Kena bawa maybe MPV. MPV yang van kan? Tak silap. Alright, you kena bawa van. Alamak, nak bawa van fire, mahal pula nak sewa. Tak perlu you beli. You boleh sewa. Kalau sewa mahal, macam mana alah, jiran aku ada, Kak. Saya ingat saya nak sewa kereta akak boleh. Saya nak pergi KL ada nak bawa barang banyak lah. You punya sewa rental tu, rate dia lagi rendah berbanding sewa dekat orang yang kereta ni. You tak adalah pinjam jiran, you takkanlah pinjam sesuka hati nak pergi berfire kan. Boleh tak saya sewa? Saya nak pergi kerja ni, nak bawa barang banyak. Alright, kat situ trust proses ada. Dan nombor 2, you tak pinjam, you bayar pada dia. Consider mungkin dia okey untuk bagi sebab relationship. Kalau dia tak bagi, dan you sewalah kereta. Sewalah van ke, tengok rate yang murah. Tapi I nak you faham tentang costing. So bila you sewa rate, you sewa logistik, you sewa kenderaan, alright, you kena tahu berapa keuntungan dan berapa yang you boleh spend. Dia bukan tiba-tiba 858 ni van macam ni boleh bawa kot. Sekali tengok kira-kira balik profit you satu kotak, sorry tak boleh cerita lah, kita record lebih kurang lah you punya profit untuk satu kotak adalah RM5. So RM5 kalkulator, cuba kira 858 kali RM5. 858. Kali RM8, berapa keuntungan you? 4,290. So 4,290 tu untung kasar. Tolaklah sewa kereta, satu hari dia charge 300.5. 300.5 untuk 3 hari, agak-agak berapa dah tinggal sewa? Profit 3,240. Belum lagi kira gaji staff you dan gaji you. Belum kira duit hotel, belum kira duit makan. Tolak-tolaklah kita ambil semua tu dalam RM1,200. Tinggal RM2,040 untung bersih. Alright. Sudah tolak miscellaneous and so on lah. Alright. RM2,040, Puan Jannah agak-agak worth it ke nak buat physical event? Tak.
See? Dia fikir-fikir balik, oh Allah, penat gila kot. 12 jam kali 3 hari, I kena berdiri almost 36 hours. 36 jam berdiri, 36 jam more or less bercakap, penat, kelang kabut, sakit, itu ini, tak ada masa, anak pula kena tinggal, dapat untung RM2,040. Worth it? So nampak tak? Kat mana yang you boleh pergi, kat mana yang you tak boleh pergi. Right? Bukanlah cakap tak boleh pergi, boleh, tapi you have to acknowledge that is the barrier. Untung dia RM2,040 je. Right? Dengan segala kesusahan tersebut. So, Wan Jana, bila you nampak benda ni tak worth it, tetapi andai kata you nak juga, agak-agak you nak teruskan atau you nak, so okay lah Datuk, saya rasa tak payahlah kot saya ambil event ni. Tapi sebab benefit yang lain. Bagus. Benefit Okay. like booth tu free, hotel pun free. Alright. So, jangan tengok benda free. Benda free semua suka. Pandang lah. Alright. You kena tengok, okay. I nak just faham 4 jenis perspektif sebagai usahawan. Siapa ingat? Jom recap. Pertama, perspektif sebagai B2B. perspektif. Perspektifnya ada 4. Pertama, world view. Kedua adalah human view. Ketiga adalah bird view. Dan keempat adalah Dr. Mazida ingat? 360 view. Okay. Saya recap balik. Pertama adalah world view. Kedua adalah human view. Ketiga adalah bird view. Keempat adalah perspective view. Macam mana nak masukkan view ni dalam keadaan Puan Jannah? Kita ambil macam ni. World view, dia akan nampak, Allah leceh lah, aku dah lah ada baby aku pula nanti nak menyusu, lepas tu pula husband nanti penat jaga 3 orang sekali, lepas tu pula jauh, lepas tu pula macam-macam lah. Itu world view. Dia akan nampak benda yang buruk dahulu. Okay? Bird view, human view. Human view dia akan nampak apa? Human view dia akan nampak, wish, ni bagus ni peluang ni. Alright? Tapi bila kira-kira dia nampak RM2,040 je untung. Faham tak? Wish, RM2,040 ni macam tak okey lah, boleh try lah. But bird view macam mana? Alright. Bird view dia akan fikir apa tau? Okay, I tahu benda ni payah dan I tahu berapa keuntungan, apa lagi 3-4 perkara yang akan datang I boleh dapat. Sebenarnya you melihat opportunity. Bird view ni tolong tengok dalam buku notayu. Most of bird view, you are looking opportunities. You melihat peluang. Alright? Kalau I datang, I accept invitation daripada Kerajaan Perak. Ni department apa tu Puan Jannah? Lebih spesifik? Tourism Sekretariat Usahawan Perak. Okay. You sebenarnya kalau tengok bird view, I boleh build relationship dengan jabatan ni. I boleh dapat information dan berkenalan dengan individu di dalam jabatan ni. Alright? I boleh tag market di Setia City Mall, di Setia Alam, di Shah Alam. I boleh kuatkan my branding. Sebenarnya I boleh panggil fotografer dengan videografer yang boleh buatkan video untuk branding purpose event tersebut. So you melihat opportunities. Alright? Bagus, you tak untung dan you ada rugi sikit, tetapi I'm not looking profit semata-mata. I'm looking opportunities. Alright? Whereby 360 view. Okay. Puan Jannah setakat ini dapat Puan Jannah? Alright. 360 view. You melihat ni jasad you dan you nampak kat mana 3-4 step. Tetapi 360 you keluar dari jasad, you tengok kiri dan tengok kanan. Kalau I buat macam ni, I mungkin kena tipu macam ni. I mungkin ada risiko macam ni. I mungkin ada peluang macam ni. I mungkin ada rezeki macam ni. Tengok daripada another side. Oh, rezeki ni rupanya panjang macam ni. Oh, peluang ni besar macam ni. Oh, risiko dia sebenarnya sikit macam ni. You nampak in different angle. Alright? Bukan different angel. Angel tu saya, angle tu yang perspektif. Okay, tengok Dr. Mazida serius je. Nak belajar garang lah. Okay, so kat sini you guys nampak 360 view? Nampak. Fantastic. Okay, so now
Bila you nampak, okay lah, I rasa 2040 ni consider okay lah, penat, faham and so on, itulah nama dia managing expectation. Right? You mengawal you punya harapan sebenarnya. Alright? Sebab tu antara kita ramai heartbroken. Allah, dah lah pergi jauh-jauh, penat, untung tak banyak, rugi pula tu. Aduh, menyesal pergi. Alright? Bahasa Mat Saleh dia akan cakap apa tahu? You tak ada gratitude. Alright? Bahasa Islamiknya you tak bersyukur. Alright? Allah dah kurniakan dah you punya jalan. Dah ada dah rezeki kat situ. Tapi you membeling. Right? Tahu tak kenapa Allah uji kita? Siapa nak tahu? Right? Sebab Allah nak tengok apa respons you ketika diuji. Kalau you bersyukur, Allah bagi lebih. Right? Kalau you bersesungut, alright? Kalau kita cakap kau sembahlah orang lain selain daripada aku. Kau sembahlah lain, Tuhan lain selain aku. Right? Janganlah bersesungut tetapi bersyukur. Right? Dapat? Now, macam mana kita nak translate into services? Sekarang ni Puan Jana dapat? Ada soalan dulu? Dapat. Okey, tak ada soalan? Tak ada. Okey. Tapi kau saya tak ada lama sebenarnya. Dah. Faham. Sayanglah Puan Jana, si tak lama je. Cuba okey. Alright, tak apa. Tapi Puan Jana dapat dia strategi untuk akan datang USAQ? Okay, fantastic. Next week ada event Absolute Fest tu. Yang itu kena bayar lah, tapak semua kena bayar. Alright. Tapi saya tengah fikir nak pergi ke tak nak tu satu hal. Lepas tu berapa saya kena bawa, apa strategi saya kena buat, macam tu. Okay. Alright. So basically topik hari ini memang kena sangat lah kan? Macam tak nak lah lagi. Saya ada 3,500. Tak apa, Puan Jana, you kena tengok dari segi 360 perspektif. 360 view. You akan nampak benda tu sebenarnya. Apa kelebihan you. Alright? Sebenarnya ramai tak usahawan yang basically confess macam ni. Lah coach, bila dah kira-kira balik ikut apa yang you cakap, rugilah event ni. Ya, rugi is rugi tu wajib dalam bisnes. Right? Rugi itu pasti, untung itu rezeki. Right? Pernah dengar kan ayat tu? Kenal. Okay. So, kat sini pasti ni maksudnya wajib lah. Right? Cumanya you ada pilihan untuk kawal kerugian. Itu nama dia risk management. Right? You kawal lah rugi you. Ni apa yang I belajar dengan my boss lah, Chinese. Brother, you tengok kita punya projek sudah rugi tau. Sekarang lagi rugi. Lagi lama you tunggu, lagi dia dropping. You punya job sepatutnya ini level you cut off. Supaya at least kita dah tahu kita rugi 30,000. At least 30,000 saja kita rugi. Bukan lagi dropping. Sebab tu fast action, brother. Right, jangan tunggu-tunggu. You don't have time to consider. Whatever it is, lagilah you ambil masa, lagilah you rugi. But it's still rugi. So ambil masa sekarang. Ambil decision sekarang. Buat action sekarang. Sebelum you banyakkan lagi kerugian. Dapat? Okay. Itu apa yang I belajar lah dengan my boss. Alright. Anyway, Puan Jana, I do respect your time, but please utilize this strategy untuk program-program akan datang, and in future, please reserve your time for CEO coaching. Sebab banyak you akan belajar nanti. Okay? So, jom kita... Saya ada je, cuma saya tak on camera and mic lah. Kalau ada, baru saya cakap. Okay, alright, fantastic. So, saya dapat last minute job, mengajar esok. Jadi, banyak. Yelah, semalam saya dapat petang. Itu yang tak beli lagi barang. Semua hari ni nak kena beli, nak kena siapkan barang. 30 orang nak kena ajar. Kalau you nak buat program esok mengajar, then you have to stay sampai habis program ni. Sebab kita nak cerita akan datang ni tentang services. Especially tentang apa yang Dr. Mazidah dan juga Puan Julaiza bakal buat. And since you are going into that category, you have to stay dan guna pakai strategi. Okay. Sebab this is super... on lah. Muka lawa-lawa tak nak on. Apalah. Nak dorang kan apa.
Tak apa. Jadi sebenarnya ni tahu, bila you on camera ni sebenarnya you lebih fokus. Alright, that's the things lah. You focus, you get the knowledge, then you boleh apply the knowledge. Okay. So, boleh kita teruskan untuk services? Especially on training. Ini dandan semua kena. Dr. Mazidah kena, Puan Jannah kena, Puan Julaiza pun kena. Okay. This is yes, mengajar buat kek. This is super important sebab dalam services, especially kategori training atau education, ramai orang tak nak buat apa yang saya buat. And most of trainer dekat luar akan cakap, Kimi kau ni rugi, Kimi kata business consultant kenapa makin rugi. Tahu tak benda ni semua haram sebab you memilih jalan untuk rugi, jalan untuk jadi mudarat. Orang cakap ni kalau yang alim-alim sikit lah. So I debate this a few times and I fikir balik, I silap lah, I tak sepatutnya debate benda ni, I sepatutnya ajar benda ni. Sebab kenapa? Bila you debate dengan orang yang ada level of thinking dia in the middle. Alright? Small people, small minded talk about people. Please understand this. Small minded talk about people. Medium minded talk about money. Alright? High minded talk about opportunities. Alright, nak you faham? Small minded talk about people. Medium minded talk about money. High minded talk about opportunities. Alright? So, bila I consider balik, dia ni director, brand dia bagus, orangnya gempak, rupanya minded dia medium at that moment. Esok dia boleh jadi small, esok juga mana tahu dia boleh jadi high minded, but for that particular moment dia adalah mid minded. They are talk about money and their mindset towards money itself. Tak ada benda lain, dia tak bagi ruang untuk terima idea lain. So I rasa macam Kimi, you're not supposed to debate, you're supposed to educate. Alright, so macam mana nak educate orang-orang macam ni? I nak just faham. Keadaannya adalah you sebagai trainer, future trainer atau educator wajib melihat 3-4 step ke hadapan. Alright. Di mana? My style adalah I suka buat free training. Sebab tu orang marah. Kimi, benda ni kan rugi. Kau spend masa, spend tenaga, spend logistik. Tapi kenapa nak buat free, kan rugi. Dan you buat ni banyak kali dan bertahun-tahun. Saya cakap dengan diorang, Puan, Datuk, Datin, I have been doing this for 8 years straight. Consistently. Right? Secara percuma. Dan disebabkan benda ni lah I dapat a lot of benefits. One of it adalah I dapat spread my marketing secara nyata. Most of people, bila I faham tentang marketing ni, most of people tidak membeli package you, produk you, business you sebab dia tak nampak apa yang dia bakal dapat kalau dia orang bayar. So tugas you untuk visualize the benefits, visualize the gift, visualize the things yang mereka bakal dapat kalau mereka perlukan. Macam you guys, Dr. Mazidah pada investment, Puan Julaiza pada takaful, Puan Jannah pada in terms of future profession, you ajak orang buat kek. Mereka tak nampak kat mana mereka next 3 years, next 1 year. Tugas you untuk visualize. That's the main purpose of educating people. And you faham konsep tu. Alright, please take note. Tugas you sebagai educator, sebagai trainer adalah menampakkan kat mana mereka next 1 year, next 3 years. So kena break down in detail lah macam mana benda tu atau visualize. So now, this is what I see bila I go for free. I suka lah Coach Kimi ni, dia ajar macam mana, I faham lah apa yang dia mengajar. Dan disebabkan kesukaan, kefahaman, keinginan tu wujud. Sebab diorang dah half pregnant. Half pregnant ni maksudnya mereka dah separuh suka. Separuh suka tentang Kimi atau separuh suka tentang knowledge yang Kimi bawakan. Separuh suka tentang kepribadian Dr. Mazidah
atau separuh suka tentang package yang Dr. Marzidah nak offer? Separuh suka tentang karakter Puan Julaiza atau separuh suka tentang masa depan yang Puan Julaiza cuba offer? Suka tentang cara Puan Jannah mengajar atau suka dengan apa duit yang bakal dia dapat lagi 3 bulan kalau buat kek ni? So itu adalah konsep half pregnant. Alright? Kenapa kita namakan half pregnant? Saya nak tanya, orang yang dah mengandung, dia boleh return ke? Alamak, dah mengandung lah, tak naklah mengandung. Ada ke? Mana ada? Alright? Puan Julaiza dengan Puan Jannah, you guys experience mengandung. Saya tu lah, setakat ni saya tak pernah mengandung. Sedih sangat. You guys tak pernah mengandung. Alright, ada ke nak mengandung? Tapi dah mengandung orang macam mana? Dia dah mengandung, tiba-tiba dah happy. Alamak, rasa macam bila tengok bakal baby orang tu jadi macam tu, tak naklah mengandung. Itu dah bunyi gila. Alright, itu dah berdosa lah kalau you google kan. Alright, half pregnant sama macam tu konsep dia. So bila I buat secara percuma, I tengah buatkan 300 audience depan I, tiba-tiba separuh mengandung. Right? So mana lagi separuh? Separuh mengandung dia dah suka sama diri you atau program you, separuh lagi. Separuh lagi ni lah you punya pitching. Tolong tulis buku nota you. Tadi you tahu, the pitching tu based on propaganda. Propaganda apa yang you nak bawa untuk another half pregnant? Alright? Propaganda pertama adalah mereka membeli produk you atau you punya package. Itu pertama. Right? Nombor 2, propaganda ni adalah mereka menjadi one of you punya team members. Sama dia jadi agent atau jadi staff. That is another propaganda. This is the outcome. The outcome adalah dia beli, the outcome dia jadi agent atau team, the outcome they spreading the words. Mereka lah you punya referral marketing agent. Dia tak jadi agent secara official, tetapi dia buat macam ni tau. Referral marketing agent ni adalah, you know what? Last week we attended one program by Dr. Marzidah. I guess you need this package lah, sebab bagus gila tau benda ni untuk you. And she also having a great portfolio. Dia boleh jaga you punya account. Oh ya ke? Doktor, nanti you recommend I lah kat Dr. Marzidah. And that kind of sales strategy yang work out, yang convert. Dapat? Yes. Sebab tu I go into that. Selain benda tu, propaganda dia nanti you boleh fikirlah apa propaganda yang nak dibawa untuk dapatkan outcome tu. Cerita dia, I bukan hanya dapat audience yang half pregnant. Itu pertama. Kalau I buat secara percuma atau I mengajar, strategi mengajar ni adalah pertama, you dapat this is your expectation. Pertama, you dapat buatkan audience you half pregnant. Nombor 2, right, you dapat bina you punya you bina you punya jenama, you bina you punya profile, you bina you punya portfolio. Malam tadi I ada post dekat Facebook, Alhamdulillah 3,296 usahawan attended my program. Alright, kenapa I boleh buat macam tu? Sebab I have the numbers, I have the data. Orang takkan datang ke I kalau mereka tak nampak data tu. Sebab tu I publish di social media. Tugas you to inform, to deliver that information. Alright, tugas you. Okay, sebab that is your brand. Kini how come you can get 3,296 audience within 2 years? Itulah gunanya strategi. I go into massive market. Strategi pertama. How massive market want to accept me? I do it for free. Sebab tu mereka mudah untuk tag. Nombor 3, I go into various industry. I pergi automobile industry, I pergi takaful industry, I pergi property industry, I pergi health and wellness industry, I pergi kepada beauty industry, I pergi kepada F&B industry, I pergi kepada corporate industry, I pergi kepada government industry. Banyak industry I tap. Alright, numbers tu sebenarnya we acknowledge last year. So we use that record dahulu. Akan datang, kita guna pula record. Semua total student saya punya sales, berapa puluh juta. Because we trace the record for the sake of branding purpose. Sebab tu, you guys, bila dalam industry services, this is super important yang you kena buat untuk kuatkan lagi sales adalah melalui branding.
Services besar-besar kat atas. Sales untuk services adalah sales equal branding. Tolong tulis services punya strategi, sales sama dengan branding. Alright? Sorry, minta maaf. Branding sama dengan sales, terbalik pula. Disebabkan brand tu dapatnya sales. Okay. Saya ambil contoh lah, kita cuba untuk visualize sedikit. Arkitek, dia tak gantung banting. Dia tak buat FB ads. Arkitek, dia hanya pergi kepada orang yang betul-betul berduit. Berduit macam mana? Bukan orang kaya. Orang yang ada simpanan at least 500,000, 1.3 juta. I don't know, maybe dekat KWSP, mungkin dapat unit trust, mungkin gaji cash reserve dia. Tapi, pertama, arkitek dia buat dia macam mana? Dia pergi kepada orang yang berduit dan orang yang berkeinginan. Itulah saya ingat lepas pension ni saya ingat nak balik kampung lah, buat banglo. Right? Itulah saya ingat dalam masa few years ni lepas settlekan bisnes ni kita nak buka satu hotel lah. Dia ada duit dan dia ada keinginan. Services, you kena ada dua benda ni. Target pada orang yang berduit dan berkeinginan. Kalau Dr. Mazidah nak target untuk investment, pergi kepada orang yang kalau you nak target, contohlah kita ambil real life lah. Dr. Mazidah nak agak-agak investment paling rendah berapa? Paling rendah. Berapa orang tu boleh dapat paling rendah? Dalam masa berapa dia invest? I don't know, kita nak set dulu berapa dia banyak dia boleh invest adalah berapa agak-agak kalau orang yang government ni nak boleh dapat dalam masa 3 tahun. Paling rendah pulangan boleh dapat berapa lama Dr. Mazidah? 3 tahun ke 5 tahun ke 8 tahun ke? Yes, 3 tahun, 5 tahun. Okey, 3 tahun. Kita ambil minimum 3 tahun. Dalam masa 3 tahun, kalau andai kata dia invest dalam 500 sebulan, berapa dia boleh dapat? 500 bulan ya. Okay, first kalau dia buka account 1,000 and then 500 per month untuk 3 years 36 bulan. Let's say kita ambil minimum lah for 7%, so dia akan ada 21,200. Okay, 21,200. Propagandanya adalah macam mana dia nak guna pakai 21,200. Tuan tahu tak, kalau you invest 500 sekarang, dalam masa 3 tahun, tuan dan juga wife tuan boleh pergi haji. Tak payah anda tabung haji, boleh pergi direct terus. That is the propaganda. That is the ticket untuk dia datang dan invest pada you. Right. Cuma nak tahu kat sini, macam mana you nak dapatkan orang yang macam tuan tersebut secara ramai. Ini pentingnya strategi. Okay, ini pentingnya idea. So you go for physical event, buat satu iklan, banner, ads and so on. Kami nak bantu government servant. Alright. Orang-orang kerajaan, kita ambil lah tulis spesifik, contohlah J40, I tak tahu lah pangkat tu apa, tapi kita ambil macam tu. You tahu siapa yang nak target, J40 ke M20 ke, ada berapa pangkat and title, I tak berapa tahu government punya level, tapi you tahu yang level ni, contoh level-level yang engineer atau level-level yang power lah, yang ada gaji sebulan 5,000 ke 8,000, yang membuatkan 500 tu angin lalu je, dia tak nampak pun kalau hilang. Alright, so cari mereka, you kena tahu dulu you punya prospecting. So bila you tahu prospecting, you offer into public. Alright, you offer into public atau lebih senang, you pergi ke bangunan-bangunan kerajaan, pergi kepada HR. Puan, saya Dr. Mazidah Said, saya nak buat talk tentang financial, especially kepada jabatan-jabatan kerajaan yang macam you, yang pangkat macam ni, untuk mereka boleh pergi haji dalam tempoh 3 tahun. Saya nak bantu macam ni mereka nak susun duit. Itu je you cakap. You jangan pernah cakap saya nak bantu untuk jual produk saya. Tak, memang dia takkan benarkan. Salesperson not allowed. Tetapi kalau you jual value, anytime boleh accept. Itu masalah kita. Bang, kalau abang beli ni, abang boleh dapat untung. Itu adalah value. Tapi kebanyakan kita, bang, dengan RM100 ni abang dah boleh senang dah. So, kat sini cara you bercakap tu penting. Choice of word. Mana yang keluar dulu?
Yang keluar tu bang, kalau 100 je abang invest, abang boleh dapat macam ni. Belum-belum you dah paksa orang tu keluarkan duit untuk you yang strangers. Orang takkan buat. Bang, kalau nak pergi haji dalam masa 3 tahun, simple je. Alright, 3 tahun, wife dengan abang boleh pergi. 3 tahun je bang, boleh dapat 21,200. Oh, ya, macam mana tu? Investment dia, lebih kurang kalau macam abang gaji, you tak cakap lagi, tapi you pusing nak building trust. Dan abang, minimum gaji 5,000, termasuk allowance, more or less dalam 8,000, 500 untuk dapat pergi haji berdua tanpa anda tabung haji, it's very easy. Point yang dikeluarkan duit tu sikit je you cakap, very short saja, tetapi the value yang mengaburi minda dia. Benda itulah yang you akan cakap dalam talk nanti. Right? Tetapi bila you nak pitch dengan HR, Puan, saya dan juga tim nak buat satu talk tentang keuangan, tentang macam mana pegawai-pegawai kerajaan ni boleh pergi haji dalam tempoh 3 tahun tanpa anda tabung haji. Bagus juga tu. Bila kita nak buat macam ni, tempoh dia masa macam ni. You buat talk macam mana financial tu, macam mana and so on. Haji ni macam mana, hotel apa yang you boleh pergi. You ingat you cuba visualize value. Dengan bajet macam ni, you boleh pergi hotel macam ni. Hotel macam ni makan apa, bilik dia macam mana, menghadap ke Kaabah. Lepas tu pula kalau ke Madinah ni, bilik dia macam mana, dekat dengan mana and so on. You cerita benda-benda syurgawi saja. Ending dia RM500 saja sebulan. Untuk dapatkan recap balik. Hotel yang macam ni, makan yang macam ni, penerbangan yang macam ni, and so on. Right? So itu yang akan dapat. Macam ni dengan logistic cost, it's for free. Cuma Dr. Mazidah comeback balik dengan apa yang saya share tentang Puan Jannah tadi. Puan Julaiza, Dr. Mazidah comeback balik. You tahu kalau I buat physical event, the conversion is berapa? Contohlah kita ambil jom praktis. Dr. Mazidah, agak-agak Dr. Mazidah kalau buat physical talk, you nak berapa banyak conversion? RM berapa? Commission. Yes. Agak-agak kalau you pergi ke bangunan kerajaan tu, you nak target berapa ringgit you dapat close waktu tu? Investment total of, kalau dia orang at least 30 participant lah untuk Okay. Alright. 30 participant agak-agak berapa conversion in RM? Kalau dia 80%, katalah 20 orang buka akaun, dia RM1,000 minimum. Okay, kejap. Dr. Mazidah tak ikut the flow. Okay, saya recap balik flow dia. Okay. Berapa RM yang you nak? Jom kita buat untuk Dr. Mazidah pula. Okay, berapa RM yang doktor nak? Agak-agak. Kita semualah. Maybe yang out of mind sikit ke? Let's say lah kata 100k. Okay, 100k. Okay, 100k ini adalah dia punya outcome. Okay. Lah. Okay, outcome daripada program tersebut. Physical, event, dekat government servant. Government lah. Okay. Alright. So, this 100k, macam mana you nak dapat adalah, you kena tahu berapa lama you akan buat. Ya, agak-agak kalau berapa jam you punya talk tu, doktor? 1 hour is the most lah. Okay, 1 hour. So, you ada masa 1 jam. 1 jam ni, agak-agak nak dapat 100k, you kena offer package yang macam mana? Baru pilih package. Okay, kalau 100k strateginya, saya akan cari orang yang ada EPF dulu. Maksudnya dia ada EPF. Majority first saya pastikan yang pekerja dekat situ ada EPF. So bila ada EPF, first opportunity, walaupun dia tak invest cash, dia dapat invest tanpa mengeluarkan 1 sen pun melalui EPF. Jadi dekat situ peluang tu memang dah ada kat situ walaupun dia tak invest cash. Kalau dia invest cash is the bonus. Okay. So kalau 100k, pukul rata dekat situ kalau setiap orang tu dapat invest dalam average of 10,000, 10,000 kan. So kalau 10 orang dah boleh dapat 100k.
Sebab kalau 10,000, kalau orang tu bekerja dia dalam umur 35 to 40, kita ambil bukan yang tinggi-tinggi sangat jawatan lah. Dalam 35 to 40, dia dah layak invest dalam 10K macam tu for the first time. So 10K tu, kalau saya target 30 orang at least per session, so kalau 10 orang saja yang invest, at least average for 10K each. So saya dah achieve saya punya target 100K for that sesi lah. Alright. So, Dr. Mazidah clear lah dengan you punya blueprint. Dr. Mazidah clear dengan you punya blueprint? Ya, insyaAllah. Okay, alright. So, bila you clear dengan you punya blueprint, soalan saya kat sini. Okay. You rasa 30 orang ni cukup ke untuk you, untuk the people in the room, the crowd? 30 orang tu maksud saya dalam masa time 1 jam tu sajalah. 1 jam ke 1 jam setengah macam tu. So dia akan makan masa saya tak lama lah. Alright. Kan dalam 1 hour kerja setengah half day macam tu lah. Okay, based on your record, based on history, normally kalau 30 orang, 10%, 10 orang conversion tu possible ke? Untuk kalau EPF punya investment possible. Okay, right. So you know the blueprint. Cumanya kat sini anda kata Puan Julaiza dan juga orang yang menonton, individu yang menonton, seorang penonton di YouTube channel, perkara ini just to acknowledge, bila you tahu you punya blueprint dan you ada record sebelum ni, you ada history, you punya issue adalah who's in the room. Yes. Alright? Sebab you dah tahu dah, okay, blueprint macam ni, kalau 30 orang, 10%, 10 orang ni just normal conversion. Cumanya, dia bukanlah 30 orang yang secara general. Dia 30 orang yang spesifik. 30 orang ni hanyalah individu yang at least dah 5 tahun berkhidmat. Yang at least gaji dia 3,000 minimum. Sebab you tahu berapa dalam account KPLSP dia, EPF dia, betul? So, yang prospecting ni juga you jaga. Okay. The rest is based on propaganda. The rest in how you monetize the audience through visualization. The things is adalah yang you kena consider juga adalah macam mana nak buatkan mereka half pregnant. Okay. Half pregnant ni sebenarnya kalau macam program Puan Julaiza dan juga Dr. Mazidah adalah how you visualize the dreams. All this Mekah. Contohlah propaganda you adalah Mekah. Haji, pergi haji. So half pregnant adalah nampakkan gambaran dia, dudukkan jasad, roh dia tu dekat Madinah dan juga Mekah sebab tu musim haji. Lagu pun masuk-masuk je dewan je, labbaik Allah, labbaik. Itu belum start lagi tu. Dia dapat jiwa nak pergi haji dah. Alright, siap bawa ustaz lagi kalau you tak pandai bercakap. Alright, nak nampakkan lagi feel. I pandai bercakap lah coach, tapi bawa ustaz untuk nampak lagi feel. Tapi you kena consider lah the cost untuk ustaz tu juga. Logistik, makan dia and so on. Okay. So far Puan Julaiza dan juga Dr. Mazidah dapat? Dapat. Alright, fantastic. Okay. Now, I nak open untuk soalan. We have about 15 minutes. Dr. Mazidah, Puan Julaiza, Puan Jannah, sila nyatakan soalan anda. Okey, hasil saya dulu hasil daripada sesi tadi petang ni saya ada so far saya boleh katakan sekarang ni saya ada 8 new member, 8 orang tim yang telah coded untuk tim saya. Right. 8 orang. Every week saya akan buat satu sesi dengan mereka. Dekat situ ada seorang manager dekat situ, di bawah dalam tim tu ada manager. Right. Lepas tu every week dalam 2 to 3 hours kita akan buat sesi. Petang ni mereka akan invite seorang prospek yang telah menyatakan hasratnya untuk membuat education investment untuk anak yang berusia 1 tahun. Bagus. Jadinya saya nampak dekat sini isu propaganda untuk visualize ni sangat menarik. Okey, saya akan untuk anak since saya insyaAllah daripada sini saya akan nampakkan bagaimana kalau
beberapa career. Okay, contoh kalau doktor, kalau engineer, kalau businessman, businesswoman, how is it? So saya cadangkan dekat situ sebab prospek ni berniaga. Okay, jadi saya akan nampakkan in another, kalau 10 years dia dah ada dalam 50,000. So bila anak dia dah mencapai usia 19-20 tahun nak masuk universiti, 100k tu dah ready. Okay, 100k tu dah ready. Jadinya saya nampak dekat sini, saya nak nampakkan, saya nak visualizekan dia dulu, nak create propaganda benda-benda macam ni dulu. Maybe saya akan tunjukkan something kalau doktor tu dekat mana yang menariknya, kerjaya how interesting or kerjaya sebagai seorang doktor or kerjaya sebagai seorang engineer macam tu, ataupun kerjaya sebagai seorang business, dia nak buka kedai apa, dia nak berniaga apa, duit dia dah ready 100k macam tu kan. So saya nak nampakkan dia benda-benda macam ni. Saya dah dapat idea tadi, insyaAllah saya akan implementkan benda tu. Lepas tu ni bukanlah nak kata soalan, saya mungkin ada yang nak diperbetulkan balik lah kan. Jadi dekat situ saya nampakkan benda tu, and then bila ni je how to do this, saya just nak minta dia actually buka account 1,000, monthly 300, dia akan achieve this 100k at umur anak dia 19 ke 20 tahun macam tu. Jadinya saya cuma nak dia senang aja, at the end tu saya akan minta dia simpan RM10 je sehari hasil daripada bisnes dia setiap hari tu. Jadi dia akan nampak benda ni senang lah. So saya tambah sedikit untuk propaganda Dr. Mazidah boleh? Boleh. Siapa yang you target? Saya nak tahu dulu. Sebenarnya dia adalah yang prospek ni adalah my team punya prospek. So surrounding apa profession dia? Dia berniaga. Usahawan lah. Usahawan. Okay. Usahawan makan. Usahawan F&B, spesifik, bagus. So bila usahawan F&B ni dia kategori founders, what is the hierarchy, the position? Dia founders atau dia managers ke? Dia owner, business owner lah. Business owner, okay, bagus. So business owner ni normally they are trained to dream big, right? So apa yang Dr. Mazidah bagi ni, ini adalah pendapat saya, you crystallize the flow, you crystallize the funnel, which is good. Tapi you kena faham, mereka punya behavior adalah dream big. So you kena visualize something big, much more bigger than your expectation. Contoh, you tahu F&B dan you tahu dia, you tahu dia usahawan dan you tahu dia in F&B industry. Cuba Dr. Mazidah study luar negara kat mana syurga F&B. Siapa you kena tahu dia ni F&B apa? Ini F&B masakan Melayu atau F&B Western atau F&B, I don't know. Kalau anda katalah dia kategori yang Western, yang kategori pasta, pizza and so on. The best dream big adalah negara Itali. Okay, so bila you tahu negara Itali ni adalah idea yang terbaik, propaganda dia macam ni. Puan, nak tak next 12 years, 15 years, anak puan yang sulung yang second ni belajar engineering dekat Itali, belajar medical dekat Itali, so that dia boleh dapat better future daripada anak business owner yang lain. You tengah bawa dia untuk compete dengan entrepreneur yang lain. Nombor dua adalah you are talking about their thinking. Diorang dalam F&B industry dan diorang memang buat pasta, buat pizza punya business. Itali ni betul lah, I suka Itali ni. Itali ni best culture dia. You cakap benda yang mereka minat dan dia akan mudah untuk accept you lagi. Alright? Dan you bawa, you spesifik pula anak pertama dengan anak kedua. Sebab you tahu kemampuan dia. Sebab dia ada 3 anak dan kalau you cerita anak yang ketiga tu baru baby. Dia macam tak berapa praktikal untuk diketengahkan. Untuk 12 ke 15 tahun akan datang. Kenapa 12 ke 15 tahun? Sebab anak dia gap 3 tahun. Dan 3 tahun ni je lah yang you fokus untuk bawakan diorang ni ke Itali. Dan you nampakkanlah Rome tu macam mana. You nampakkanlah Milan tu macam mana. You nampakkan, puan, kalau anak puan minat engineering, universiti ni on the top performance dekat Itali sekarang. Oh really? I tak pernah tahu. No worries, I dah bantu you untuk study kan.
okey lah, in the case berapa yang I perlu bayar? Sebab dia dah nampak sangat masa depan anak dia. Dia excited dengan masa depan anak dia. Boleh Doktor? Boleh. Okey. So, Doktor ada soalan lain sebelum kita teruskan ke Puan Julaiza atau Puan Jannah? So far itu saja setakat ni. Terima kasih. Alright, fantastic. Puan Jannah, Puan Julaiza. Soalan daripada you guys. Dengan kita tak? Puan Jannah 1, Puan Jannah 2, Puan Jannah 3, Puan Julaiza. Okey, Puan Jannah silakan. Silakan. Okey, ready ke untuk esok? Esok insyaAllah. Okay, so what is your outcome untuk esok? Apa dia? Puan Jannah, apa outcome you untuk esok? Outcome saya mengajar je lah. Itu aktiviti. Okay, what is your outcome? Boleh saya bantu Puan Jannah? Boleh. Okay, your outcome adalah, this is your very first time kan mengajar untuk FNB? Puan Jannah dengan kita? Okay, this is your first time? Tak. Sebelum PKP tu memang saya okay, dah buat. dah pernah juga ada experience. Okay, so let's put this as an outcome. Alright, I mengajar kali ni, I nak orang ramai kenal I supaya the real outcome adalah I dapat much more opportunities untuk mengajar lagi. So bila you nampak opportunities, you are in level high-minded ni people. So apa opportunity yang boleh aku dapat job lagi macam ni? You kena fikir macam tu. Opportunity dia adalah you need to record this. You need to have someone record yang ni, ada video, ada fotografer untuk recordkan sesi mengajar you. Boleh edit dan you boleh advertise dekat mana-mana jabatan ni. Itu pertama. Nombor 2, you buat practice yang boleh membuatkan the audience themselves viralkan diri you. Okay, now dalam kelas ni I nak you ada practice di mana I nak you guys faham, I nak you faham, you akan dipandang tinggi oleh orang. This is the propaganda. You akan dipandang tinggi oleh orang sebab orang tahu you certified dan belajar untuk buat kek lapis. So macam mana nak buat benda tu? Ambil telefon anda juga, ambil telefon anda semua, ambil telefon you guys, buat selfie dan buat story tentang sesi hari ni. Saya dalam kelas dengan Puan Jannah mengajar kek lapis. So ini impian saya dan diorang share di social media. Those information they share, siapa yang mengajar? Jannah. Jannah, dengar nama, banyak nama Jannah lah, dia ni memang trainer ke? Baguslah, Datuk, saya ingat lepas ni kita panggil Puan Jannah lah untuk mengajar company kita juga. The opportunity is there sebab the people do the referral marketing for you. Yep. Right? By true practice, but you have to crystal clear what is the outcome you need. Dan baru you akan structure the activities. Right? The agenda. Right? So bila you tak benda tu, apa lagi? Okay, I hire seorang, I ask one of my staff. Okay? Siapa nama staff you tu? Your senior tu, I lupa nama dia. Okay, kita ambil dia lah. I need you to hold my phone. Dalam sesi ni please record my story, my video untuk you upload dekat alright, untuk you upload dekat WhatsApp story dan juga IG story dan juga Facebook story. Dan dia hold your phone and dia upload so that your contacts, your database understand and acknowledge. Rupanya Puan Jannah ada mengajar lah. I rasa I pun nak belajar lah kek lapis and so on. So the opportunity is much more bigger. You double up, triple up the opportunities. Sama juga dengan Puan Julaiza dan juga Dr. Mazidah, you must have someone to deliver the information kepada public. Walaupun ni buat kat bangunan government. Alright, kena ada someone yang try untuk keluarkan. Sebab last time, saya buat ni satu story lah, saya share. Boleh? Tak ada masa lagi. Boleh. Alright. Yes, Puan Julaiza ada kasi tu. Habis story saya nak soalan kepada Puan Julaiza, ya? Okay. So now, saya buat UMB marketing training last week dan saya panggil one of my best student untuk ikut. This is my token, this is your token and my reward kepada you untuk you belajar sama. Alright? So tugas adalah untuk record my program dan upload dalam story. There's a task as an exchange untuk you datang ke program saya secara percuma. Okay. So dia record benda tu dan dia upload. Siapa yang nak tahu efek aktiviti tersebut?
Efek dia ramai yang PM. Congratulations coach, Kim, Tania, saudara congratulates, kawan-kawan congratulates, audience congratulates, students congratulates. Alright? Di mana I nampak okay, the opportunity is there. Orang dah mula acknowledge you dan somehow Tuan, I think we need you in my team. Terus dapat offer. Alright? So, you need to always be high-minded with people. Looking for opportunities. Boleh? Boleh. For sure, you kena dress well untuk dapat result yang well lah. Have well macam tu. Okay? Alright. Fantastic. Puan Julaiza, soalan. Sekejap ya, buat gambar dulu. Okay. Yes. Silakan Puan. Okay, coach. Jadi saya ada dapat klien tau berkenaan dengan investment. Tapi klien ni dia datuk orang-orang yang berpangkat tinggi lah. Okay, orang ada. Okay. Cuma insyaAllah dalam minggu hadapan kita akan buat presentation lah. Cuma apakah perkara-perkara yang perlu I buat dan perkara-perkara yang I and my team tak perlu buat ketika presentation tu. Sebab yang akan present ni actually adalah I punya team. Captain lah, Ain, Alia dengan Emilia. Tiga orang ni. So hari tu I dah, mereka dah present kat depan I lah berkenaan dengan produk tersebut. Cuma kadang dia orang ni dia buat kepala gila-gila tau. Sebab kita nak jumpa dengan orang yang you know kan. Tapi dia orang hari tu I tegur juga, you tak boleh buat masa gini tau. You bukan present depan I suruh dia masa tu I berlaku lah jadi datuk. Dia orang boleh main-main. I cakap you tak serius. I cakap kalau tak dapat projek ni, dia kata I cakap tahun depan you tak ada dalam I punya team. I cakap tapi that's why lah I nak tahu apa yang perlu mereka sepanjang presentation tu nanti, apa benda yang perlu buat dan yang tak perlu. Alright, soalan saya pertama kepada Puan Julaiza. How desperate you need this client? Ya Allah, susahnya nak dapat sebenarnya. Susah kan? Alright. So maksudnya super desperate lah. Mereka yang call I. Alright. So dengan keadaan dan situasi yang Puan Julaiza bagi tahu ni, bila mereka you super desperate dan mereka yang contact you, maksudnya klien ni dah half pregnant. Alright. Klien yang tak half pregnant, diorang takkan datang kepada you. Alright, you kena faham konsep ni. Klien yang tak half pregnant, diorang takkan datang kepada you. Diorang hanya akan datang kalau mereka dah half pregnant. Sama ada mereka suka dengan karakter atau performance you, atau mereka suka dengan apa yang you nak offer. Ni dua benda je. But most of kategori T20 atau kategori premium client, mereka tak memandang you punya package. Sebab mereka nampak package ni di mana-mana. Cuma mereka akan datang kepada you sebab you punya portfolio, you punya karakter. That's it. So you punya achievement. Right? So bila you tahu this is super important. Alright? Loud and slow. Maksudnya something yang kita belajar kan public speaking kan? Okay. Super important. Jangan bagi orang yang bawa Kanch untuk membadu Ferrari. That's the concept. Jangan bagi orang yang power gila bawa kancil, sebabkan power gila tu you bagi dia bawa Ferrari. Dia akan merosakkan Ferrari tersebut. In fact, dia akan tanya, kat mana nak on kereta ni? Alright? You jangan bagi orang yang salah untuk dapatkan result betul. Tak bermaksud tim you salah. Alright? You have to understand opportunity. Ni bila you duduk dekat high-minded, opportunity thinking. You kena faham peluang ni dapat selalu. Tapi peluang yang sama, peluang dengan orang yang sama tak akan dapat kali kedua. You kena faham konsep ni. Alright? Dia akan dapat lagi insyaAllah rezeki. You baik dengan Allah, relationship baik dengan Allah, you betul-betul struggle, hasil, you akan dapat. Cuma bukan dengan orang yang sama. So bila you dapat macam ni, kalau kata Pak Puan Julaiza, I takkan biarkan orang yang tak power untuk perform. So yang kena present lah. So kalau you rasa you power, you present lah. Alright? Tak berapa?
Okay, dapat. I believe Puan Julaiza ada intention untuk train your team. Dr. Mazida, Puan Jannah, semua orang ada keinginan yang sama. But you have to understand about opportunities. Dia takkan datang kali kedua. Benda yang sama takkan datang kali kedua. Alright? So, for this kind of opportunity, I nak you guys observe I present. Alright? So, inilah you nama dia walk the talk as a leader. You tunjukkan benda yang sepatutnya mereka buat. Okay? Dapat Puan Ju? Dapat. Nampak. Okay. So, bila dah habis program ni, balik office, now, I nak you buat macam mana I buat tadi kat office. Dekat office client. Barulah dia akan nampak, oh rupanya tak boleh gelak. Oh rupanya tak boleh senyum macam ni. Besar sangat, lirik sangat senyum. Oh rupanya tangan tak boleh macam ni. Dia akan nampak bila you walk the talk. Okay. Faham? Alright. Okay. So, menjawab soalan Puan Ju? Menjawab sangat. Thank you. Okay. Welcome. Ada soalan terakhir daripada kalian semua sebelum kita berakhir? Pukul 11 dah dah pukul 11. 12 lah. Alright. Saya tak ada soalan. Saya cuma yang setuju dengan Coach Dimi punya pendapat tu. Dengan Puan Ju tu. Kalau kita nak present something yang serious, pertama sekali orang yang present tu kena matang. Betul. And then serious. Tak boleh ada unsur-unsur macam kita nak gelak-gelak and tak serius menunjukkan kita tak matang. Sebab kita nak jaga diri orang ni bukan senang-senang. So kita bayangkan kita, orang nak jaga duit kita nak orang yang macam mana. Knowledgeable tu of course tak boleh lari. Skill tu memang of course. And lepas tu dia mesti orang tu reliable, boleh dipercayai. Dari segi nampak attitude dia macam mana, karakter dia macam mana, nak jaga duit kita yang duta tu. Itu pendapat saya lah. Bagus. Alright. Okay. Penonton di YouTube. Yes, I like. I suka. Thank you, Dr. Yes, betul. Thank you for sharing, Doktor. Untuk yang menonton di YouTube channel, this is normally how you want to monetize millions punya numbers. Dr. Mazida dah quite frequent untuk monetize millions. So that's the advice. Alright. I nak you guys faham. Boleh tak? Ini dah pukul 11 sebenarnya. Tapi I nak share satu story yang I rasa mungkin benefit sangat pada you guys. Boleh? Boleh. Alright, it's very, very short lah. Semalam, I didatangi oleh klien dari syurgawi. Klien syurga, tapi dia bukan orang Islam lah, tapi dari syurga, saya percaya. Okay. So, macam mana dia datang adalah, I habis BNI meeting dan we have like a few phone calls lah dengan klien to set up new meetings, upcoming meetings. Tiba-tiba ada seorang, this guy lah, quite berumur juga, I believe that somewhere about 50 to 60 lah dia datang. Dia lalu lah, dia lewat depan office ni. Itu dia nak lalu je, tapi dia lalu berhenti pandang-pandang, lalu berhenti pandang-pandang macam, who's this guy? So ada macam, okay lah, I just to go, yes sir, can I help you and so on. I saw your hunting down there last time and I would like you to do the online training and so on. Oh okay, so your name Lancelot. So macam, oh power gila nama mamat ni. Dia pakai face mask, saya tak nampak muka dia. Nama ni kot. So saya borak-borak lah, okay, I have kids, my office dekat KL, but I have a daughter's office kat sini. Oh, lot berapa, office apa? Oh, my daughter is a lawyer and I have another daughter who's doing this online business and cerita lah. And I like macam dia kata kat sini, right? Dia kata kat sini, okay? I am also doing training. Okay, so then why you choose me to train your daughter? I also do the marketing training, all this strategy dan macam. But me is different. I all timer lah. Okay lah, tak apalah, just give my card. So dia bagilah kad dia, keluar sekelompok daripada poket tu. Sekelompok tu dengan kad, business card, kad bank, semua kad, cash, duit shilling, semua lah, kunci kereta, sekelompok. I pula yang pun nak tendang macam takut jatuh. Dia memang all timer gila, tapi memang smart lah dengan seluar jean, baju kemeja tain, rambut lebat sikat belakang, dengan kasut dia, memang handsome. Dia keluarkan business card. Renyuk-renyuk lah business card. Saya lah dah macam tu kan dalam poket. Lancelot. Apa nama dia sekejap. Saya tengok balik. I pun lupa dah. Ni video kids datang, I nak you faham macam mana klien syurgawi ni boleh datang. Okay. Nama dia adalah Lancelot Maurice de Souza. Nama dia. Sekali bila tengok muka, ya Allah, macam ada muka mix Portugal. Alright. So, tahu tak apa? Tak nampak. I bacakan lah.
Vice President RHB Bank HQ. Okay. Oh, Alright. Tu saya cakap syurgawi walaupun dia bukan Muslim. Okay. So, macam mana dia boleh datang? Cerita dia. Kat sinilah pentingnya you punya marketing and branding tools. I letak iklan banting. The banting, the pull up banting is for the purpose of marketing for branding. It's not marketing for sales. Bukan marketing for recruitment. Marketing for branding dekat tempat yang betul. So, orang datang, yang datang ni pun ke office I, shopping mall ni, orang yang have datang. Orang yang betul-betul kaya sebab kawasan ni super premium. And iklan tu pun I letak iklan yang menampakkan I pun premium. Sebab itulah yang I nak, klien-klien yang premium. So, I kena represent yang premium di tempat yang premium. You kena tahu macam mana you nak dapatkan klien ni dalam dia punya proses. Dan office I tak ada signboard. Office I tak ada signboard. Tapi kenapa Vice President RHB Bank boleh datang? Sebab office I, dia boleh melihat office I, you boleh half pregnant. Alright? The way I decor my office, the way I allocate things, stuffs in the position dalam office, the way he see the glass panel. Kan cakap I selalu menulis strategi dekat glass panel. And I saw your banting, Kimi, down there, and I can see this is super impressed, and I like you, and I want you to teach my daughter. Faham tak? Lah, ini rupanya marketing tools I yang membuatkan the Vice President half pregnant. Tanpa bercakap. Faham tak? Dia tak kenal I tak kenal dia, tapi dia suka cara I deliver benda tu. So I immediately boleh tahu he is result oriented and bukan people oriented. Sebab me myself, apa yang I buat ni adalah result oriented. So I dah tahu dah macam mana nak monetize klien ni. Dapat? Dapat. So hopefully you guys belajar sesuatu pada sharing ni, and hopefully saya doakan sangat-sangat you guys dapat klien yang syurgawi, Muslim or non-Muslim belakang cerita, janji syurgawi. Okay? Boleh? Amin. Okay. So terima kasih banyak kepada Dr. Mazidah, Puan Julaiza dan juga Puan Jannah yang datang keluar. Jom kita ambil gambar dulu, boleh? Boleh. Alright. Satu. Saya ambil gambar saya dulu. Sekejap. 1, 2, 3. Satu lagi sekejap. 1, 2, 3. Okey, Dr. Mazidah, Puan Julaiza, terima kasih banyak kerana hadir pada sesi SEO coaching pada hari ini. Terima kasih. Hopefully you guys belajar sangat banyak pada sesi hari ini, okay? betul. Alright, fantastic. Terima kasih. I wish to see you on Tuesday. If I'm not mistaken, I will update in the WhatsApp group. So keep communicate with me, and other progress apa just let me know, okay? Okay. Thank you so much semua. Assalamualaikum. Thank you. Salam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.